Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kurniakanlah dapat melihat di dalam mimpi walau sesaat Nabi Muhammad, agar rindu kami terubat pada Muhammad. Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini, iaitu 18 Januari 2024 Masihi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi kita dikurniakan kesihatan, masih lagi kita dikurniakan nafas untuk kita sama-sama menimba ilmu pengetahuan di dalam program kita pada pagi ini. Dan saya mewakili kru dan produksi sentiasa mendoakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah payungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dipermudahkan segala urusan kita di dunia mahupun di akhirat. Dan pada hari ini kita bawakan satu topik yang sangat-sangat menarik, iaitu berkenaan dengan topik rumah di jannah. Dan seperti biasa, saya tidak berkeseorangan. Saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz kita, iaitu Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Sihat. Ustaz ni saya nampak Ustaz daripada dulu sampai sekarang, walaupun jarak umur kita agak jauh, tapi nampak macam rakan sebaya Ustaz. Oh tu. Dan kalau boleh, biarlah anggapan tu berterusan. Mesti ada rahsia Ustaz, kan? InsyaAllah. Ada rahsia. Boleh bincang. Boleh bincang, boleh bincang tepi lah. Tapi kita bukan nak bincangkan tentang awet muda dan sebagainya. Kita nak bincangkan tentang topik rumah di jannah. Dan apabila kita bercakap tentang soal jannah ni Ustaz, syurga ni adalah salah satu nikmat ataupun impian yang terbesar kita sebagai seorang umat Islam, orang yang beriman, untuk kita menggapai syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala letakkan kita di atas dunia bukan saja-saja, tetapi untuk mengumpulkan amal saleh, berbuat baik sesama makhluk dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengumpulkan amal saleh untuk apa? Semata-mata untuk mencapai sasaran utama kita, iaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Namun Ustaz, di dalam syurga terdapat satu golongan yang bukan sahaja dia dapat masuk syurga. Dapat masuk syurga tu dah nikmat terbesar dah. Tetapi dapat lagi rumah ataupun mahligai ataupun istana di dalam syurga. Siapakah golongan ini dan bagaimanakah mereka boleh mendapat kurniaan Allah Subhanahu wa taala sedemikian Ustaz? Itu sebagai mukadimah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih pada adinda saya Da'i Fahmi. Saya mula tengok poster tu, saya gandengan dengan Da'i Fahmi. Saya terkejut tak tengok gambar lagi. Sebab saya punya biras pun nama Fahmi juga. Ustaz juga, penceramah juga di Jabatan Agama Islam Selangor. Ingatkan forum dengan biras ada. Tapi ini beras nama dia. Beras. Yang tu biras, ni beras.
tapi dia punya handsome lebih kurang lah. Allah Ya. Dan seterusnya kepada para penonton yang disayangi semuanya, para pemimpin, para alim ulama, asatiza, tuan-tuan guru sekalian, mak saya, Umi, semualah penonton-penonton dan kru penerbitan, didoakan moga-moga kita dimudahkan jalan ke syurga, dimudahkan jalan ke jannah. Amin. Ya rabbal alamin. Istimewa tajuk pagi ni berkaitan tentang rumah di jannah. Persoalannya sekarang, ramai orang tertanya-tanya, Ustaz, kami ni di dunia taklah berkesempatan nak beli rumah. Ngeri tengok harga-harga rumah yang ada di tepi-tepi jalan. 1.2 juta, 2.5 juta. Poin-poin tu boleh. Yang awal tu, aduh, sakit jiwa dia kata. Dia kata mati hidup balik belum tentu dapat. Jangan bimbang para penonton semua. Sememangnya hari ini ada rumah yang namanya mampu milik dan biasanya mampu tengok. Atau paling berat, mampu doa je lah dia kata. Tak apa. InsyaAllah akan saya kongsikan beberapa ciri-ciri atau beberapa amalan-amalan mudah untuk meraih rumah, kediaman, malah mahligai di dalam syurga nanti. Namun marilah kita mengambil keberkatan di permulaan ini dengan membacakan ayat suci Al-Quranul Karim yang mana berkaitlah dengan apa perbincangan kita ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, iaitu kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang ada 4 sifat. Saya rumuskan begini, 4 calon-calon ahli syurga, 4 ciri-ciri ahli syurga menerusi surah dan ayat ini. Iaitu kalau anda lihat dalam surah-surah dan ayat-ayat yang lain pasti banyak lagi. Namun dalam kesempatan kali ini kita kongsikan, iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, pertama calon ahli syurga ialah di kalangan siapa? Iaitu hamba Allah yang namanya Awwab. Apa makna Awwab? Hamba yang kembali kepada Allah. Hamba yang kembali kepada Allah. Kata ulama, Awwab ini adalah dia ni bila dia buat, atau dia bukan jenis orang ahli maksiat, tapi kadang-kadang dia mungkin ada tu dia kembali, dia U-turn balik. Dia tak tunggu Ramadan, dia tak tunggu nisfu Syaban, dia tak tunggu awal Muharram, tunggu cuti sekolah tahun depan baru nak Awwab kembali, tu tak. Dia sentiasa. Dia terus. Ya. Kata Ubaid bin Umair rahimahullah, Awwab adalah dia mengingat akan dosa-dosa yang dia pernah lakukan dulu dan dia terus minta ampun pada Allah. Itu Awwab. Yang kedua, iaitu calon ahli syurga adalah Hafiz. Hafiz ini adalah selain pada nama kawan-kawan kita ataupun nama suami akak-akak di luar sana, Hafiz, dia bermaksud orang yang menjaga peraturan Allah, termasuk juga dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Pergi negara orang, dah dimaklum dah kawasan ini makanan tak halal sini. Walaupun sedap, tumis dia bau, sedap tapi ini tak halal. Dia jaga, walaupun dia teringin, dia nak, tapi dia jaga hukum Allah, haram tetap haram. Itu. Lagi apa? Yang ketiga, iaitu orang yang orang kata apa, calon-calon ahli syurga yang ketiga adalah dia ni bersifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut pada Allah taala ni, khasyar rahman. Khasyar rahman, kan, orang yang takut pada Allah ni, dia takut pada Allah takkan sama dengan takut pada makhluk.
takut pada Allah ni membuatkan seseorang tu makin dekat pada Allah. Bukan maknanya, bang, lama tak nampak pergi masjid. Saya ni takut pada Allah tu yang tak pergi masjid. Kau dia diam lah. Dia takut pada Allah tu dia makin dekat dengan rumah Allah. Tapi kalau takut bini, tu lain. Tu dia penyakit lain. Tu menjangkiti ramai agak orang tu. Okey, itu khasyiyah rahman, takut pada Allah Taala. Dan yang seterusnya iaitu munib. Munib ini bermaksud seseorang itu yang maknanya dia akan jadi ahli syurga nanti adalah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kembali dengan bertaubat daripada maksiat kepada Allah Taala dengan melakukan ketaatan, kecintaan. Dan dia macam ni, beza dengan awab tadi, dia kembali, dia ingat dosa, dia kembali. Tapi kalau munib ini, dia bukan setakat dia kembali, dia taat, dia cinta dan dia memang suka betul untuk apa-apa lorong-lorong dan jalan-jalan menghala ke arah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjanglah perbahasannya, cuma kita nak sebutkan berdoa pada Allah moga-moga keempat-empat ciri-ciri ini ada pada diri kita. Dan bermakna kalau ada pada diri kita, jalan nak ke syurga, lebih-lebih nak dapat rumah pula dalam syurga nanti menjadi kenyataan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana wa taqabbal doa. Benar Ustaz. Bila Ustaz sebut pasal 4 calon ahli syurga ni Ustaz, dalam keempat-empat calon ahli syurga yang saya dengar daripada Al-Fadhil Ustaz sendiri tadi, kita dapat simpulkan bahawa yang setiap umat manusia yang bergerak Islam, walaupun dia bukan ustaz, dia bukan ahli agama, walaupun dia adalah seorang pendosa, macam kita tengok dalam drama, pendosa nak ke syurga, walaupun dia banyak dosa, tetapi dia jauh di dalam sudut hatinya, pasti ada impian dan cita-cita untuk menggapai syurganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kena ingat, syurga bukannya percuma. Perlu ada amalan dan sesuatu yang kita lakukan untuk meraih syurga tersebut. Jadi Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita. Daripada Facebook, soalannya daripada Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Membina rumah di syurga tidaklah semudah membina rumah di dunia. Justru itu, apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan dan berlumba-lumba mengerjakannya untuk membina rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah pun terlintas ataupun tergambar di akal akan keindahannya? Adakah rumah yang dibina di syurga itu semuanya sama atau mengikut pada amal ibadah yang dilakukan ketika di dunia? Mohon perkongsian. Terima kasih kepada Laila Dila Rosa atas soalan sulung kita yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih. Sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian, keindahan syurga secara umumnya tak dapat kita nak gambarkan dengan kata-kata. Sebab ini juga diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi akan gambaran syurga, kata Nabi, "Ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar." Syurga ini tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terlintas pun dalam hati. Mana-mana keindahan yang pernah kita lihat pada hari ini biasanya akan kita samakan dengan mana-mana yang pernah kita tengok, dengar dan pernah kita mungkin terbayang. Ada orang kata dia pergi ke Kundasang. Dia kata cantiknya Kundasang ni. Macam New Zealand. Sebab apa dia kata macam New Zealand? Sebab dia pernah tengok. Sama ada dia pernah tengok atau dia pernah pergi. Kalau New Zealand pun dia tak pernah pergi, bolehkah dia cakap Kundasang tu macam New Zealand? Okey, sama juga syurga. Mana-mana tempat dalam dunia pun takkan ada orang boleh kata, "Weh, macam syurga." Kalaupun dia boleh cakap, takkan apa? Takkan sama dengan apa yang ada sebenar-benarnya di syurga nanti. Lalu apakah ciri-ciri keindahan yang ada di syurga itu? Sebelum saya menjawab soalan Laila Dila Rosa. Laila Majnun. Betul lah itu. Itu cerita Laila Dila Rosa. Bagus ni, rajin tanya soalan. Nama tu kadang saya confuse sikit. Nama canggih ingat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan keindahan dalam syurga itu, labinatun min fiddatin wa labinatun min zahabin wa milatuhal misk al-azfar wa hasba'uha al-lu'lu wal yaqut wa turabatuha za'faran man dakhalaha yan'amu la yab'asu wa yakhludu la yamut la tabla thiyabuhum wala yafna shababuhum
diceritakan dalam syurga tu, bangunan-bangunannya daripada batu bata berupa emas dan perak. Dan dia punya indahnya lagi tu dengan wangian kasturi al-azfar, kerikilnya daripada mutiara dan permata, dan juga za'faran. Siapa-siapa yang masuk ke dalamnya akan merasa nikmat dan tidak akan meninggalkannya, kekal dan takkan mati, pakaian takkan kotor dan sentiasa muda, tidak akan tua. Riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Ini orang kata apa? Ini promo. Baru dia punya promo. Banyak lagi indah-indah yang lain. Okey, menjawab soalan sahabat kita tadi ni, iaitu apakah amalan-amalan boleh melayakkan seseorang untuk mendapat rumah di dalam syurga. Itu banyak sekali disebut dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah saya sebutkan, iaitu kata Nabi, amalan dia adalah membina masjid kerana Allah. Membina masjid kerana Allah. Ini betul-betul bina masjid ni, bukan yang berumah tangga kahwin. Yang bina masjid yang kahwin tu ada fadilat dia yang lain. Tapi dalam bab membina rumah Allah ini, dia akan dapat rumah dalam syurga. Itu apakah sandarannya? Nabi SAW daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu an menyebutkan, man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa-siapa yang membangunkan sebuah masjid untuk Allah atau kerana Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya nanti sebuah rumah di dalam syurga. Muttafaqun alaih. Dia sebenarnya bukan setakat membina masjid itu dalam arti kata daripada tanah lapang, tapak dan tanah saja baru nak pacak tiang. Masjid dah tersergam, terbina sekalipun, tetapi kalau kita renovate, melebar luaskan lagi ruang sudut solat untuk keselesaan jemaah, adakah itu juga termasuk dalam membina masjid? Termasuk. Kita nak sambung ke ataupun macam mana? Kita nak sambung nanti, Syekh. Kita nak berehat sikit. Apa ni? Kita ambil nafas dulu, Ustaz. Kita ambil nafas dulu, kita nak minum kopi dulu buat yang baru bangun pagi ni. Tak sempat nak solat subuh ke apa, kita nak qada solat dulu. Kemudian minum kopi, sambung timba ilmu. Jadi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat yang baru saja menonton rancangan kita pada saat ini, suka saya nak ingatkan topik yang sedang kita bincangkan adalah berkenaan dengan rumah di jannah yang dikupas oleh Al-Fadil Ustaz kita, iaitu Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Jadi kita tak nak buang masa lagi, kita nak terus menyambung kembali jawapan kepada soalan Laila di Laurasa tadi, Ustaz, tentang amalan-amalan untuk membina rumah kita di syurga, Ustaz. Baik, terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sambungannya tadi adalah kita tinggalkan dengan persoalan, adakah membina masjid yang dimaksudkan semata-mata daripada tapak yang kosong, tanah yang lapang, baru dibangunkan masjid, sama ada tiangnya dan seterusnya. Kalau masjid tu dah tersergam, dah terbina, kemudian dibesarkan, dicantikkan lagi untuk ataupun tambahan prasarana lah untuk kemudahan jemaah, adakah itu termasuk juga? Ini berlaku di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, yang mana ketika itu beliau berhajat untuk nak membesarkan lagi ataupun perluasan Masjidin Nabawi.
mendapat pelbagai respon daripada masyarakat. Ada yang mengatakan perbuatan atau tindakan Sayyidina Osman ini seolah-olah macam nak mengubah-ngubah apa yang telah Nabi sedia buat. Kata bid'ah. Jadi nak mengubah-ngubah benda yang binaan asal ni semua. Maka keluarlah hadis ini yang dibacakan oleh Osman ibn Affan daripada bapa mentuanya sendirilah. Bapa mentuanya sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa rupanya kita yang renovate masjid untuk lebih luas lagi, sebab kita pun sedia maklum kalau baca sejarah Masjid Nabawi, maknanya saban tahun jumlah umat Islam dari seluruh pelosok dunia yang memeluk Islam makin ramai, musim haji pula makin melimpah ramai, maka menjadi keperluan untuk nak dibesarkan lagi keluasan masjid tersebut. Jadi rupanya tuan-puan di luar sana, ibu ayah, yang kalau ada mana-mana masjid yang mewar-warkan sumbangan diperlukan, siapa-siapa yang nak menyumbang untuk nak reno masjid ataupun nak besar, dia kata dah hadis Nabi sebut bina, untuk reno tak termasuk. Rupanya itu pun termasuk juga. Rumah Allah Ta'ala ini, kalau rumah mak kita, rumah orang tua kita, rumah kita sendiri, kita reno tiap-tiap kali raya, ya. Walaupun sumbangan kita tu sebesar batu, sebongkap batu saja. Allahu Akbar. Pun dinilai di sisi Allah Ta'ala sebagai akan dapat rumah nanti dalam syurga semisal. Macam mana masjid yang kita bina itu, reka bentuk dia, cantik dia dengan pelbagai tema, ya. Macam itulah rumah kita dalam syurga. Malah ada hadis yang lain juga Nabi SAW sebut, yang ni agak mungkin kata orang agak menarik minat sikit. Kata Nabi, man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa-siapa yang membina rumah Allah, bina masjid, walaupun sebesar sarang burung. Mana masjid besar sarang burung? Burung pun mana semayang. Dah nak habaknya, nak kabarnya kan, bahawa kalaulah sumbangan kita itu nilaiannya seperti sarang burung. Mungkin ada orang kata, Ustaz, saya tak mampu lah nak bagi juta-juta. Siapa bagi juta? Betul. Ada orang bagi RM5 je pun, ada orang RM10, ada orang RM1. Tapi kalau minyak motor RM1 tak lepas. Tak lepas, takkanlah masjid nak hidup lama. Kan? Jadi bagi lebih sikit. Jadi nak bagi tahunya, agama kita bukan soal kuantiti, tapi kualiti hati ketika menyumbang tu. Jadi insya-Allah Allah binakan rumah nanti untuk kita dalam syurga. Banyak lagi ni amalan-amalan dapat rumah dalam syurga. Itu dia setakat ni. Saya nak tanyakan sikit tentang soalan ni, Laila di Rausa tadi tu. Tadi Ustaz cerita tentang bina masjid. Adakah macam contoh kita tengok banyak iklan yang dikeluarkan oleh pusat-pusat tahfiz yang membina sumbangan wakaf. Adakah itu juga dikira sebagai membina masjid ataupun macam mana? Membina masjid. Masjid ni apa dia? Iaitu tempat bersujud yang memang khusus untuk semayang di situ. Beribadah. Macam contoh ada di pejabat-pejabat kita, pejabat, tak kisahlah pejabat mana-mana syarikat sekalipun, kerajaan ke apa, kadang-kadang di tepi meja dia buat ruang sudut untuk semayang. Betul. Dan dibentang sejadah. Yang tu kira masjid ke kira sejadah? Tu dah. Sebab bila-bila masa boleh dialih-alih. Ini memang khas, tapak atau tanah tu memang wakaf untuk diimarahkan dengan solat berjamaah semua situ. Yang tu dikira sebagai masjid. Kalau tahfiz sekalipun, dalamnya ada dibina masjid nanti yang bukan surau. Kan apa ni, dia sebenarnya surau tu kita orang Melayu je sebut suraunya, hakikatnya masjid juga. Benar. Tempat solat. Jamek tak jamek jelah kan. Buat Jumaat tak berjumaat. Jadi apa nama ni, kalau pelajar-pelajar tahfiz tu semayang di situ, masyarakat sekalian pun semayang di situ, maka kita yang menyumbang ni dapat fadilat ini. Kan, wallahu a'lam. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook juga, daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, dai dan warga, tanyalah Ustaz, bolehkah Ustaz ceritakan perihal mahligai Nabi Adam alaihissalam sebelum baginda diturunkan ke bumi? Yang kedua, apakah amalan yang membolehkan kita hidup berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih kepada saudari Intan Zurina Abdul Razak atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih ya. Saya jawab soalan ni. Kalau mungkin saya terlupa akan soalan-soalannya nanti, mohon Da'i Fahmi ingatkan semula. Tanda-tanda penuaan ke apa? Tanda-tanda bau cerita awet muda Ustaz. Bau cerita awet muda tadi. Kan? Tak, dia tanda-tanda kerjasama. Masya-Allah. Bagi ada kerja sikit. Para penonton yang disayangi sekalian, syurga sangat indah. Bagi kita orang Islam, hidup kita syurga ni ada empat jenis syurga. Pertama sekali,
syurga di wajahmu tu cerita lain. Ada syurga di wajahmu. Pertama sekali, majlis ilmu. Majlis ilmu juga disebut Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Siapa yang singgah dalam majlis ilmu, maknanya seolah-olah dia singgah di taman-taman syurga. Pertama, majlis ilmu. Kedua, yang juga syurga ataupun kategori macam syurga juga adalah kubur-kubur orang beriman. Orang beriman, orang soleh, kuburnya itu harum, kuburnya itu juga bagaikan taman-taman daripada taman syurga. Ketiga, syurga juga adalah rumah tangga yang bahagia, sebagaimana rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi rumah tangga yang bahagia, yang maknanya suami baik, rajin basuh bajunya suami tu, ya. Tu tanda-tanda tu nak sakinah lah, sakinah mawaddah warahmah. Dan yang keempat, syurga hakiki yang kita harapkan di akhirat nanti. Itu. Jadi balik pada soalan. Dalam Quran banyak sekali kalau ditanyakan, bukan sekadar zaman ataupun ketika Nabi Adam alaihissalam duduk dalam syurga saja. Malah kita nanti yang berpeluang untuk masuk dalam syurga banyak nikmat. Pertama sekali, kita semua nanti sebagai ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita ini dari sudut saiz besar mana? Nabi SAW menceritakan ahli-ahli syurga akan sebesar mana? Setinggi Nabi Adam. Situna zira'an fis sama', 60 hasta ketinggian ahli syurga. Kan? Jadi tinggi Nabi Adam tinggi, ahli syurga kita nanti ni anak cucu cicit Nabi Adam pun setinggi itu juga. Itu baru nikmat. Tinggi besar. Besar sungguh. Dan dalam syurga juga begitu banyak nikmat-nikmatnya yang tak tersebut oleh lidah saya ini pun. Kalau anda nak lebih nampak gambarannya itu, keindahannya itu, dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah pun ada diceritakan fi jannatin na'im, dalam syurga yang penuh dengan nikmat-nikmat. Ataupun dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam syurga itu apa jua yang kita nakkan, harapkan, impikan. Dulu di dunia tak dapat merasa nak naik kereta mewah, kereta hebat. Nanti ada. Nak dapat apa lagi ya? Nak dapat pasangan hidup semua boleh minta benda tu semua. Tapi benda ni mungkin ulah lain masalah. Makanan-makanan sekarang ni tengok makanan viral mahal-mahal, udang lah apa sedap-sedap kan. Teringin makan tapi tak mampu. Maham boleh makan tapi 2 tahun lah makan mi segera. Jadi akhirnya jangan bimbang, dalam syurga minta semua dapat. Lagi apa lagi? Itulah tu. Kemudian apa lagi? Akan mendapat layanan yang indah nanti daripada siapa? Yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Mereka dilayan oleh anak-anak muda, anak-anak kecil dalam syurga nanti yang beredar di sekitar mereka. Bila sebut anak-anak kecil syurga ni, salah satunya juga. Salah satunya apa? Golongan yang akan dapat rumah dalam syurga, orang yang kematian anak masa kecil. Sama ada anak dia tu masih lagi bayi, maaf ya, jantung berlubang, kegagalan paru-paru ke jantung berfungsi, maaf, mati lemas, mati akibat apa-apa sajalah, kemalangan ke apa, meninggal masa kecil. Rupanya fadilat dia salah satunya adalah mak bapak dia akan dapat rumah dalam syurga. Tapi dia ada huraiannya sekejap lagi. Sekejap lagi. Dan banyak lagi lah kalau nak sebut ni, tak tersebut banyak sangat nikmat dalam syurga tu. Tapi ini sekadar untuk bagi kita semangat lah untuk kita sama-sama beramal soleh. Cuma dah alang-alang sebut ni, saya rasa dalam kesempatan episod lepas saya dah sebut. Namun saya rasa kalau saya ulang lagi pun sangat bermanfaat mungkin bagi yang tak sempat ikuti minggu lepas. Doa untuk dapat syurga ataupun doa untuk meraih syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Saya ulang. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami memohon syurga kepadamu, dan apa-apa jua yang boleh membawa kami kepada syurgamu atau membawa kami dekat pada syurgamu, sama ada dengan percakapan kami dan juga amalan-amalan kami. Amin. Jadi adakah doa-doa itu adakah ianya salah satu amalan ataupun boleh merangkumi juga dengan soalan yang kedua tadi, iaitu amalan yang membolehkan kita berjiran
dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi kalau wasallam. doa yang tadi tu secara umum dapat masuk dalam syurga. Tapi nak dapat rumah dalam syurga pula, dia amalan-amalan lain pula. Amalan lain pula. Nak berjiran dengan Nabi tu. Itu lagi. Dia kalau amalan, sedap ke? Lain kali lah kita buat tajuk amalan untuk jadi jiran pada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Idea. Betul. Idea. Jadi berapa persen ni sebenarnya kalau idea ni? Itu kita PM tepi lah. PM tepi. Okey. InsyaAllah. Baik Ustaz, kita nak raikan soalan seterusnya. Tapi sebelum kita nak meraihkan soalan seterusnya daripada para penonton kita, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini iaitu rumah di jannah yang dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Jadi sebelum kita berehat tadi, kita telah pun menjawab beberapa persoalan daripada para penonton kita. Namun kita tak nak membuang masa, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada Facebook. Soalannya daripada saudari Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Suami diuji ketika dalam kesenangan, manakala isteri diuji ketika dalam kepayahan. Soalan saya, apakah rumah tangga yang sering diuji dengan ujian dan pasangan itu bersabar dengan ujian sama ada ketika susah atau senang, dan pasangan itu bersabar dengan segala kekurangan pasangan tersebut? Apakah itu jalan menjadikan rumah tangganya kelak akan terbina rumah di jannah? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih kepada Sahziatul Sidik atas soalan yang sangat baik itu Ustaz. Soalan ni sebenarnya dia mewakili para wanita. Kan. Jadi saya nak jawab ni kena cermat ni. Betul. Kalau tak, kau rumah di syurga, kau rumah di mana dapat aja lagi ni. Okey, jadi jawab kena cermat lah ya. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Benar. Salah satu daripada amalan untuk meraih kebahagiaan hidup berumah tangga adalah Allah Ta'ala sebut resepinya dalam surah Ar-Rum kan, iaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah saya kira mungkin banyak dah asatizah dah ulas. Rahmah, apa makna rahmah? Rahmah ini maknanya seseorang yang boleh menerima kekurangan atau apa sahaja seadanya. Okey? Sama ada pasangan kita itu tak pandai masak, tapi dia pandai benda lain, atau kelebihan. Itulah maknanya rahmah ni dia boleh terima. Mungkin isteri dah lama berumah tangga, suami isteri dah lama berumah tangga tapi belum dikurniakan zuriat. Akhirnya isterinya pun sedih. Isteri dia pun dah mula sedih, tapi suami dia boleh menerima. Ada rahmah ni satu yang bersifat dalaman tau, lagi deep lagi. Kalau orang yang sayang bersifat permukaan, artinya selagi isterinya cantik, selagi suaminya sadarlah, suami dia tegap, suami dia bagaikan hero Bollywood lah apa kan. Tak. Rahmah ni dalam, cinta sampai syurga dan sebagainya. Okey. Namun nak dapat ramuan itu bagaimana? Jawabnya adalah as-sabr, iaitu dengan kesabaran. Kenapa saya cakap mesti dengan kesabaran? Rupanya sabar itu juga ibadah. Cara mendekatkan diri kita pada Allah. Pernah saya ulas dalam episod-episod sebelum ini. Kalau kita solat berjamaah, pahala berapa? 27. Kalau semayang di Masjid Nabawi, pahala berapa? 1000. Kalau semayang di Masjidil Haram, 100,000. Tapi kalau sabar, berapa pahala? Sebab tadi kita bermain nombor 27, 500, 1000, 100,000. Kalau sabar, berapa dia punya nombor pahalanya itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahu bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapat pahala yang tak pernah berpenghujung. Infinity lah. Allah. Banyak Tuhan akan bagi nanti, tak tahu. Ya Allah, kalau mana-mana produk-produk, dia akan bagi promosi sehingga ada tawaran ini sah sehingga tarikh luput dia ada. Tak ada. Sabar tak ada. Allah akan bagi ya. Sebab sabar ni kekuatan yang tak mampu semua orang gapai. Sebab itu
ada dalam sejarah seorang wanita solehah, sebab bercakap tentang isteri yang berhadapan dengan suami yang diuji dengan kesenangan. Dulu zaman susah, sayanglah berapa bulan, bintang, awan, pelangi semua. Oh, sudah jumpa yang lain kalau? Oh, sekarang sudah lupa lah. Okey, ginilah, kita tak mau masuk hal rumah tangga orang. Kita cerita apa yang Nabi SAW ceritakan, iaitu antara wanita-wanita syurga namanya Asiyah. Asiyah ini siapa? Iaitu isteri kepada Firaun. Pasal ada orang kadang dia mengadu, dia kata, "Ustaz, entahlah Ustaz, saya rasa suami saya ni zalim, nafkah tak bagi sangat, dia ni macam Firaun lah." Astaghfirullahalazim. Kau apa cakap macam tu? Ya Allah Ustaz, dia dah macam tu, macam ni. Kau ingat, dalam sejarah ada manusia yang dia mempunyai suami, yang mana suami dia bukan macam Firaun. Memang Firaun. bukan macam lah. Akak cakap tadi apa? Suami saya macam Firaun. Itu macam. Ini memang Firaun. Nama dia apa? Asiyah. Asiyah, Allah rakamkan dalam Quran yang mana dia berdoa kepada Allah, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, binakanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam syurga. Surah At-Tahrim ayat 11. Surah At-Tahrim ayat 11 menyaksikan kepada kita bahawa memang ada manusia solehah dalam dunia ini mengharapkan rumah dalam syurga menerusi dugaan hidup berumah tangga di dunia. Itulah nama dia, Asiyah, wanita solehah, isteri kepada Firaun. Kan, akhirnya dapat rumah dalam syurga. Wallahualam. Masya-Allah. Betul macam itulah Ustaz. Dalam rumah tangga ni sentiasa akan ada asam garam dia. Kadang-kadang kita ni bahagia tu bahagialah. Tapi kadang-kadang ada salah komunikasi, salah faham. Itu perkara yang biasa. Tapi macam Ustaz cakap tadi lah, Ustaz sebut tadi, sabar itu tak ada limit dia. Allah. Tak ada had dia. Maksudnya yang kita bincangkan tadi, kalau solat di Madinah 1000, solat di Mekah 100,000, tetapi sabar tidak ada had dan limit dia. Tak ada orang kata tarikh luput. Dan Fahmi, maaf, kadang kita pernah dengar ada orang cakap apa, entahlah Ustaz, saya punya had kesabaran dah habis dah. Sampai limit dah. Dia kata saya punya had kesabaran saya dah berakhir dah. Selalu kita dengar tu. Saya bagi can 3 kali je. Saya dah kali ketiga dah ni. Maknanya kita lemah. Betul. Kita lemah. Allah akan bagi. Tapi Naif Fahmi dah rumah tangga kan? Alhamdulillah. Patut cara ulas tu macam sangat sabar kan? Allah. Kita semua tahulah. Ya. Yang bergelar suami akan memahami lah. Kerana perempuan sentiasa benar, kan? Allah. Itu saya tak masuk campur. Kita piam tepi nanti. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Salrasid Cik-Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Beza untuk bina rumah di dunia, perlu bekerja keras cari wang ringgit. Semakin besar dan cantik, semakin tinggi kosnya. Adakah untuk membina rumah di jannah memerlukan kekuatan amal soleh dan menahan hawa nafsu, lebih ke arah keduniaan? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih kepada Ustaz Rasid Cici atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan. Masuk ke dalam syurga, kata Da'i Fahmi tadi ni bukan percuma. Betul? Tengok di dunia ini kita ada tempat-tempat hiburan. Maksud saya taman tema. Betul. Ataupun zoo ke apa sekalipun lah. Tempat yang menyeronokkan. Ada bayaran tak? Ada bayaran. Betul. Takkanlah tempat hiburan abadi selamanya tak ada bayaran. Betul. Bayarannya bukan wang ringgit, tetapi dengan amal soleh dan dengan izin Allah. Dan ingat, kalau tadi soalan sahabat kita nak bina rumah di dunia ni, dia perlukan wang, buat loan sana sini, susah, sukar. Tapi nak dapat rumah dalam syurga ini tidak sesukar itu. Punyalah maha penyayangnya Allah terhadap hamba-hambanya. Kalau saya bacakan amalan-amalan ni, lah tu je ke Ustaz? Lah, takkan tu pun tak nak beramal lagi. Apakah antaranya? Iaitu sering membaca surah Al-Ikhlas sebanyak berapa kali? Nabi SAW bersabda, Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Oh ya Allah. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, siapa-siapa yang membaca
siapa-siapa yang membaca apa? Surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad sampai habis ayat tersebut, surah tersebut, maka Allah akan dan sebanyak 10 kali dia baca, 10 kali dia baca, maka Allah akan binakan untuknya mahligai istana di dalam syurga. Allah. Macam lirik lagu kan? Istana dalam syurga tahu. Mudahnya. Ya, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pun bertanya, dia kata, ya Rasulullah, izan istaksir, ya Rasul, kalau baca 10 kali qul huwallahu ahad itu dah dapat istana dalam syurga. Kalau orang tu, bahasa kita kan, kalau orang tu pencin, memang tak buat apa, duduk di rumah menyandar tiang, pegang biji tasbih, sedar-sedar 100 kali qul huwallah. Kalau 10 dapat istana, kalau 100 apa macam? Masya Allah, besar. Apa dia akan dapat? Oh, betul. Kalau kita pun tertanya juga soalan macam tu kan. Duk Ramadan ni dengan tak makan tak apa, qul huwallah 10, sikit sangat. 1000 lah. Rupanya kata Nabi SAW, Allahu aksaru wa atyabu. Allah boleh bagi lagi banyak, lagi besar, yang maknanya kita sendiri pun kau tak payah sibuk nak bayang engkau beramal je. Yang kerja yang akan memberi, mengurnia ni semua Allah Ta'ala. Itu. Jadi jangan main-main. Baca qul huwallah 10 kali, itu fadilatnya besar. Itu yang ada isteri kata, patutlah ustaz masa PKP hari tu suami saya jadi imam. Tarawih tu kan, dah lah tarawih buat 8. Saya harap dengan rumah tak buat apa, esok pun bukan kerja apa, work from home lah. Dia baca qul huwallah ya ustaz. 8 rakaat tu qul huwallah semua. Kan kotlah awal tu inna anzalna, lepas tu qul huwallah, dah qul huwallah semuanya. Rakaat pertama qul lagu dia ubahlah, kadang lagu Bayati Jiharkah Sikah sikitlah kan. Jadi patutlah rupanya ustaz, rupanya suami saya tahu fadilat ni. Sama ada suami akak memang tahu fadilat ni ataupun memang itu yang dia hafal. Qul huwallah. Kan? Tapi amalan ni sangat mudah. Jadi tolong amalkan. Ataupun dalam ada masa lagi kalau Ustaz. Kita raih soalan dulu kan macam mana? Tak apa Ustaz. Kita nak berehat dulu Ustaz. Oh, berehat lagi? Kita nak berehat dulu. Kita nak ambil masa dulu sebab kita mungkin terlalu pantas. Jadi kita nak sambung dengan selepas ini. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Ustaz dibawakan khas oleh Dozi, suci, bersih dan wangi. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru di blok yang terakhir Ustaz, di siaran TV3. Jadi kita hari ini Ustaz, kita ditaja oleh Dozi. Dan topik kita hari ini, kita dah bincang tentang rumah di jannah. Jadi kita bincang tentang rumah di jannah, tapi rumah kita sendiri pun kena jaga juga atas diri Ustaz. Betul. Jadi besok yang lepas Ustaz dah bincangkan beberapa produk daripada penaja kita, daripada Dozi. Hari ini apa yang kita bawakan Ustaz? Baik. Para penonton yang disayangi semuanya, alhamdulillah Dozi telah pun mengeluarkan pelbagai jenis sabun yang berkualiti tinggi, dijamin halal, dan juga dia mesra alam dan sihat untuk tubuh badan. Artinya untuk kulit anda yang bermasalah, kulit yang sensitif, tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana dia tanpa menggunakan lemak haiwan, dan dia juga selamat untuk digunakan. Kita ada sabun pencuci pakaian, kita ada sabun cuci tangan seperti yang dapat anda lihat di hadapan saya ni. Kita ada sabun cuci lantai, cuci pinggan, cuci hati, kena taubat. Kena istighfar banyak. Okey, para penonton semua, untuk pengetahuan, di hadapan saya ni kita ada ini yang terbaru, yang 10 kilo sabun pencuci pakaian 10 kilo Dozi ini, iaitu dia ada 8 jenis wangian yang sangat sedap. Kenapa? Yang ada di tangan saya ni yang terbaru ni sweet citrus. Sweet citrus ni apa bunyi tu Ustaz? Sweet citrus ni dia macam bubur oren makcik. Makcik pada para penonton di luar sana. Ibu-ibu kesayangan semua. Dia bau-bau macam oren. Maknanya sebab kita diformulasikan sabun-sabun ini dengan anti bau hapak.
Maknanya apa? Kalau sekiranya sekarang musim hujan, Betul. jadi jemur baju dalam rumah, satu rumah akan bau sweet citrus ni. Dan dia tak akan kepam. Dia tak bau kepam. Sama ada kalau mesin basuh, ya, para penonton semuanya jenis basuhan menghadap depan ataupun yang atas yang biasa tu kan pun boleh. Okey. Dan kerana apa? Dia harganya pun harga yang jimat, harga yang sangat berpatutan dan berkualiti sekali. Dan tekstur pakaian anda insya-Allah takkan jadi lusuh. Ada setengah sabun yang mungkin lama-lama kita jadi Melusuh ke lusuh. warna. Dan tekstur ataupun kita punya kualiti baju pakaian kita ini insya-Allah akan maintain, akan kekal elok dengan sabun ini. Kan mungkin kerana sabun yang lain dia menggunakan bahan kimia yang agak tinggi mungkin barangkali. Dan istimewanya lagi apa? Sabun Dozi sama ada yang di hadapan saya ni juga kita ada yang 1.8 kilo. Terbaru daripada Dozi ni juga kita ada Royal Elegance. Oh, ini memang paling hot sekali. Sebab ada orang dia kata saya nak cuba dulu. Saya nak cuba yang sikit dulu. Boleh. Silakan ini. Oh, ini wangi sungguh ni. Yang ni. Dia punya melekat dia punya bau dia tu. Dia ada perfume dia tu. Dan bagi anda yang mungkin basuh baju, sabun satu, lepas tu cari pewangi satu, lepas tu cari pelembut satu, insya-Allah jangan bimbang, Dozi memberikan kemudahan pada anda. Jangan nak serabut-serabut, mana nak sabun, mana nak pewangi lagi. Di dalamnya dah mengandungi semuanya. Kalau Pak anda lihat pada paparan skrin pada waktu ini, ini kita punya syarikat kita diterajui oleh Datuk Ahmad Syukri dan juga kita ada barisan staf-staf yang sangat komit dalam memberikan penghasilan sabun yang berkualiti untuk anda semua. Jadi Ustaz, apa ciri-ciri unik dia Ustaz yang membezakan dia dengan produk-produk lain Ustaz, selain daripada yang Ustaz ceritakan tadi tu? Ya, baik. Juga saya dah sebutkan tadi, iaitu kalau kebanyakan yang sedia ada di pasaran sekarang ini, dia secara berasingan, pewanginya lain, pelembutnya lain, dan juga mungkin ada sesetengah ya bahan kimianya itu tak sesuai untuk kulit tangan kita. Jadi ada sesetengah pengusaha Dobi yang dia sendiri mengadu, dia kata dulu sewaktu dia gunakan satu sabun ni sampai kulit dia pun merekah kan. Alhamdulillah sejak dia beralih kepada Dozi, syukur pada Allah Taala, tangan pun tak bermasalah dan juga dia rasa lebih selesa lagi. Kan, maknanya basuhan secara front load ataupun top load, basuhan depan ataupun atas pun tak ada masalah. Dan juga pencuci lantai yang dapat anda lihat, ini pun produk terbaru kita juga, yang mana pencuci lantai ini dia kalau tadi kita kata anti hapa apa semua kan, ini dia panggil apa, anti pest, apa tu ni, kalau binatang-binatang anti serangga anti serangga. Maknanya disebab apa, dia ada serai, dia wangian serai. Makhluk halus pula dah. Macam binatang-binatang kecil-kecil dia tak suka. Bawang serai, lalat, cicak semua kan. Dan wangi, lantai anda akan wangi. Saya sendiri pun dah cuci lantai dengan sabun pencuci lantai Dozi ini, berbuih dan basuhan akan lebih efektif dengan sabun Dozi ni, insya-Allah. Bila Ustaz kata makhluk halus tadi, saya ingatkan benda ni ada kena ruqyah. Itu kena amalan lain lah pula. Semua sabun macam mana? Jadi Ustaz, pelbagai jenama lain, kadang-kadang dia orang mengeluarkan produk tu tak memastikan kualiti dia tu betul-betul berkualiti. Jadi bagaimana produk Dozi ni pastikan kualiti dia sentiasa on the top? Alhamdulillah, kami sangat membuka peluang kepada anda yang nak memberikan idea, sumbang saran, cadangan, dan kita sangat meraihkan tim-tim kita. Kadang kita ada buat live TikTok malam-malam kan, kita raihkan apa pendapat-pendapat, pandangan daripada pelanggan-pelanggan kita yang dah menggunakan produk kita ini. Dan kita ada R&D, kita ada bahagian kajian kita untuk menambah baik dari semasa ke semasa agar kualitinya dan juga dia punya performance lah, performance persembahan tak kena kan, dia punya hasilnya tu nanti memuaskan. Begitu juga dengan cuci tangan. Kan kita sekarang ni bimbang dengan isu wabak penyakit, COVID dan sebagainya, na'udzubillah. Jadi macam mana nak bersalam dengan orang apa semua. Jadi kita tengok tangan dia, tangan kita okey tak okey, pencuci tangan pun ada.
selamat dan juga dijamin halal oleh pihak JAKIM. Jadi saya nak mengajak anda semua penonton di luar sana, sembang saja tak guna. Mari sertai keluarga besar Dozy. Sama ada untuk menjadi stokis, anda boleh hubungi nombor yang akan disiarkan ataupun akan dipancarkan nanti. Anda WhatsApp, kalau boleh jangan call kot, sebab ada yang call. Kalau call minta sabun tak apa, call minta ustaz ceramah panjang pula cerita. Tak, nombor itu untuk anda WhatsApp, untuk anda nak tanya maklumat lanjut ataupun nak berminat sebagai nak jadi stokis. Kerana kita di seluruh Malaysia kita ada 100 lebih stokis di setiap negeri kita ada. Hatta di Singapura pun kita ada wakil jualan kita di sana. Banyak. Untuk anda yang nak dapatkan. Dan juga jangan lepaskan peluang ini, boleh jana pendapatan. Mungkin ada suri rumah di luar sana, duduk sambil-sambil duduk di rumah tapi nak jana pendapatan dengan modal yang rendah, insya-Allah boleh dapat jana keuntungan sehingga 45%. Syukur pada Allah dan Fahmi, ada di kalangan stokis kita dengan rezeki izin Allah Taala, ada yang dengan hasil jualan Dozy ini dapat beli rumah, dapat beli kereta, dapat menyara keluarga yang dahulunya hidupnya tunggang langgang. Ini semua izin Allah lah. Izin Allah. Jadi Ustaz, dalam produk Dozy ni Ustaz, dia ada chemical ataupun tidak, ataupun memang kalau orang yang allergic dengan sabun pun boleh pakai Ustaz? Ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi ni, bahawa kita tidak menggunakan ataupun kita senang fahamnya, kita menggunakan bahan yang mesra alam. Sebab itu organik ke? Organik. Kerana apa? Itulah saya nak tunjuk pun sebab dia terlalu halus, tulisan kecil-kecil kat depan pada botol ni pun ada, pada beg ni pun ada. Jadi kalau anda, maknanya kalau macam mana Ustaz, saya nak baca apa yang tulis itu, kena beli dulu. Baru boleh baca. Kan? Ataupun anda boleh tengok dekat kami punya laman web. Laman web Dozy ataupun Facebook, Instagram dan juga TikTok kami, boleh bertanya langsung. Saya ingat WhatsApp lah senang terus. WhatsApp ataupun dekat mungkin dari live Facebook kita waktu ini, anda juga boleh tanya soalan di situ. InsyaAllah rakan-rakan kami akan respon anda yang berminat nak jadi stokis kita. Anda akan yakin bahawa sebab nak dapat pensijilan halal JAKIM bukan mudah. Bukan mudah. Daripada kilang pemprosesannya itu, pekerja-pekerjanya, sampailah terhasil seperti yang ada di hadapan saya pada waktu ini, semuanya dipastikan berkualiti dan berpuas hati, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi Ustaz, boleh tak saya nak cuba Ustaz? Silakan. Kita try ambil hand wash ni Ustaz. Boleh cucian tangan. Sebab saya bimbang ada setengah tu, kita nak beritahu siap-siap. Ada orang disebabkan bau dia bau berbuahan. Macam ini bau oren. Tak apa sambil. Kalau yang cucian tangan ni kan, dia strawberry. Ya betul, strawberry. Janganlah disebabkan dia memang bau dia wangi sungguh, tuan puan semua. Saya yang jatuh hati dengan Dozy ni sebab wangi dia dan saya pula maaflah, kita baju penceramah ni banyak. Jadi saya nak pastikan baju-baju saya ni okey, bau dia okey. Bau dia okey Ustaz. Cuma kita pesan jangan minum. Sebab dia bau dia sedap. Macam nak tambah susu lah. Ada siapa cakap macam tu. Ya Allah. Saya terpicit banyak. Tak apa. Jadi tak apa. Lepas ni kita pun boleh rehat dan masa tu boleh basuh boleh. Tapi bau dia sedap Ustaz. Ya, bau dia sedap. Saya kata dah. Dan Ustaz, kan? Selain daripada strawberry ni ada bau boleh? Ada bauan-bauan lain lagi. Ada contoh-contoh. Yang insya-Allah akan kita kongsi di episod-episod akan datang. Ni kalau kita lihat ni ada apple, grapefruit. Ada apple, ada grapefruit dan juga ada beberapa lagi yang kita akan kongsikan pada episod yang akan datang. Cuma saya nak mengajak anda semua, jom jana pendapatan bersama dengan Dozy. Alhamdulillah, ramai dah di luar sana. Sekali dia guna Dozy, memang dia berulang balik guna lagi lah. Dia akan ulang. Dia akan repeat lah. Dia jatuh cinta Allah. Lah orang kata. Itu Alhamdulillah. Kata orang tua-tua, di taman bunga ku petik melati, hembusan angin menyejukkan hati, baju bersih dengan jayanya dengan cucian sabun Dozy. Masya Allah. Jadi Ustaz, tadi kan kita cerita pasal rumah di jannah. Jadi dalam keutamaan kita menjaga rumah, kebersihan rumah ni macam mana Ustaz? Kita sedia maklum rumah-rumah yang disukai syaitan, apa dia? Rumah yang kotor. Rumah yang tak dibacakan Al-Quran. Rumah-rumah yang penuh kesyirikan dalamnya dan yang berbau busuk.
Sebab itu sampah semua jangan. Sebab itu Nabi ada sebut berkaitan tentang sebelum tidur malam padamkan lampu, tutup makanan yang terdedah semua, dan termasuklah juga ini yang untuk pesanan kita semualah. Rumah tersebut bila wangi harum, kita pun sedap saja. Kita akan rasa tenang, rasa selesa, rasa seronok. Orang datang pun akan tumpang rasa sedap ya. Mungkin dia tak tegur lah. Rasa tak nak balik ya. Alhamdulillah. Dan saya sebenarnya paling teruja sekali part tu lah tu. Sebab kadang-kadang kita di luar sana hujan lebat, jadi kita jemur dalam rumah. Kebiasaannya ataupun saya pernah sekali tu, saya basuh baju pukul 8 pagi. Pukul 1 tengah hari saya baru teringat, ya Allah, ada baju belum jemur. Ada baju belum jemur. Saya kata habis dah kepam dah perasan. Alhamdulillah, dengan izin Allah tak bau, tak berkepam. Ada sesetengah, ni bukan cerita soal mesin basuh tu berkualiti, tak berkualiti. Isunya sabun berkualiti. Alhamdulillah. Betul, Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak melabuhkan tirai di TV3. Namun jangan ke mana-mana. Kita masih lagi berbaki 30 minit di siaran TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah. Tanyalah Ustaz dibawakan khas oleh Dozi, suci, bersih dan wangi. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan berbaki masa lebih kurang 30 minit lagi di siaran TV9 dengan topik kita pada pagi ini, iaitu Rumah di Jannah, yang dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz kita, Ustaz Muhammad Elias Ismail. Jadi Ustaz, tadi kita dah pun bercerita tentang penaja kita, produk-produk dan sebagainya. Jadi kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita, daripada Kak Ju Zabidi. Soalannya, apakah amalan yang dilakukan oleh para sahabat sehingga mendapat rumah di Jannah yang boleh kita contohi? Ustaz, adakah roh orang yang mati syahid di jalan Allah sekarang ini berada di dalam syurga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Kak Juzabidi atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita bergabung di TV9. Terima kasih kerana sudi terus setia untuk nak meraih ilmu yang bakal diamalkan dan disebarkan kepada yang lain, insya-Allah. Para penonton yang disayangi semuanya, iaitu orang yang mati syahid, adakah dia sebelum tu amalan sahabat sahabat Nabi yang mendapat rumah di dalam syurga? Banyak, antaranya Nabi SAW menyebutkan, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Nabi SAW menyebutkan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, siapa-siapa yang berulang alik ke masjid, rumah dia masjid, rumah, macam tu ulang alik, awal siang dan akhir siang, sama ada subuh ataupun asar ataupun semayang selepas gelincir matahari ni, maka dia ni akan mendapat rumah di dalam syurga yang Allah Ta'ala akan sediakan. Inilah amalan para sahabat Nabi SAW. Mereka tahap melazimi solat di masjid itu sampai satu keadaan, jangankan kata golongan sahabat-sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para salafus soleh dulu dirakamkan dalam Khasyiatul Bajuri, menceritakan dalam sebuah kitab, iaitu ulama-ulama dulu, salafus soleh dulu, kalau ada di kalangan sahabat-sahabat mereka tak pergi semayang berjamaah di masjid, rakan-rakan yang lain akan mengucap takziah pada dia selama seminggu. Allah. Yang satu waktu, katalah dia tak nampak dia semayang maghrib berjamaah, selama seminggu lah ramai-ramai akan jumpa dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan salam takziah seminggu. Tapi kalau ada di kalangan rakan-rakan mereka datang juga semayang berjamaah di masjid tapi lewat, masbuk, diucapkan juga takziah selama 3 hari. Maknanya semangat untuk menghidupkan solat berjamaah itu disemarakkan oleh bukan
personally, secara sendiri-sendiri, tetapi secara berjamaah berkumpulan, tu yang akhirnya dapat rumah dalam syurga. Memang hebat. Tapi kalau kita hari ni ramai sangat nak ucap takziah ni, ramai sangat tapi jenuh kita. Masuk dalam grup WhatsApp lah, takziah lah semua. Tak nampak rupa batang hidung, tak nampak di masjid. Kenuri baru nampak dia kata. Okey, jadi itu antara, dan banyak lagi amalan lain. Dan golongan mati syahid disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak fadilat dia, kelebihan dia, dapat ada 6 kalau tak salah saya. Dapat bidadari dalam syurga. Lepas tu masa dia diperlihatkan tempatnya, nikmatnya dalam syurga, dia nampak dah, diperlihatkan siap-siap dah. Itu yang kadang kita tengok ada yang meninggal dalam keadaan tersenyum, tersengih. Kadang senyuman dia tu macam sampai nampak gigi pada punyalah sengih, senyum lebar orang kata kan. Oh ya Allah, apalah yang dia nampak. Kadang kita macam kan. Betul. Sebab itu dalam hadis lain Nabi sebut kalau orang mati syahid ni, kalaulah dia diberi peluang untuk hidup balik, dia nak hidup balik dan mati sebagai syahid lagi. Episod tu dia nak berulang lagi. Betul. Momen yang indah. Allah, tak tahu, kita tak tahu nak bayang macam mana. Betul. Persoalan tentang adakah mereka berada dalam syurga sekarang ini, persoalannya adalah adakah syurga dan neraka itu telah ada sekarang? Jawabnya berdasarkan ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syurga dan neraka telah pun disediakan oleh Allah sekarang. Kerana apa? Kita kata begitu. Banyak ayat-ayat dalam Quran sekalipun yang disebutkan dengan lafaz fa'il madhi. Telah disediakan untuk, contoh telah disediakan untuk orang bertakwa itu syurga. Telah disediakan. Maknanya dah ada. Dah ada lah. Memang dah ada. Ataupun Nabi sendiri, ni dalam bulan Rajab bincang tentang Isra wal Mi'raj. Nabi sendiri Allah Ta'ala bawa berjalan untuk melihat sendiri, survey, tengok melawat dalam syurga. Kan dah ada. Syurga dah ada. Jadi cuma orang yang mati syahid ini, dalam hadis pun menyebutkan mereka menjadi burung-burung hijau yang terbang bebas dalam syurga, kan, menjadi kemuliaan ataupun menjadi, kita itulah kadang kalau sembang dengan orang kata lu jadi burung Ustaz. Punya teruk melawan mempertahankan akidah jadi burung. Jangan tak faham. Tak faham. Ni bahasa-bahasa syurga yang kita takkan faham. Macam contoh, orang yang melaungkan azan, apa fadilat dia? Dia akan mendapat leher yang panjang dalam syurga. Ada yang Tok Bilal terkejut lah Ustaz. Oh jadi zirapah pula Ustaz. Kita azan siang malam teguk panjang. Dah, tengkuk panjang tu maknanya engkau akan jadi famous. Engkau akan jadi top of the world. Maknanya duduk dalam syurga, mana sudut pun nampak dia terkenal. Maknanya orang yang dimuliakan Allah. Sama macam mati syahid tadi. Sebab kalau dia bagus, dia sebab tu orang kata syurga ni tak boleh digambarkan. Orang kalau burung pergi burung dunia pergi. Macam itulah yang saya pernah dengar. Allahu a'lam. Sebab tu kita kata syurga nak masuk bukan mudah. Kalau nak masuk mudah, tak semua orang semua orang boleh masuk. Tapi nak masuk syurga ni amalan dia mudah Ustaz, macam Ustaz kata tadi. Baca surah Al-Ikhlas saja 10 kali. Tetapi tak ramai yang mampu nak amalkan. Allah. Jadi kalau kita amalkan, insya-Allah kita kumpulkan amal soleh, syurga Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Izara. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Bagaimana bagi pasangan suami isteri lagi Ustaz, Allah. yang diuji kehilangan anaknya, lalu mengucapkan alhamdulillah dan istirja' ketika anak itu meninggal dunia, hatta berat rasa hati. Apakah itu sebagai laluan pasangan itu dibina rumah di jannah? Apakah ia merujuk hanya pada anak kandung sahaja? Namun Ustaz, adakala kita sentiasa teringat kesedihan, apakah ia tanda kita tidak redha? Apakah itu kebiasaan lumrah seorang manusia yang mempunyai hati dan perasaan? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih kepada Izara atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, memang benar yang mengatakan bahawa jalan nak ke syurga itu bukan senang, itu bukan saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling soleh dalam dunia, yang mengatakan bahawa jalan ke syurga tu susah. Betul. Yang cakap tu Nabi. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dipagari oleh kesukaan hawa nafsu. Maksudnya nak ke neraka, na'udzubillah, semua yang nafsu suka. Senang je, senang. Mengata orang makan yang haram, na'udzubillah, semua betul. Tapi kalau nak ke syurga, Nabi kata,
pagarnya itu makarih. Segala benda yang kau tak suka. Kena bangun awal subuh, nak bila dapat masalah kena sabar dengan kan susah. Betul. Nabi sendiri sebut. Ujian. Jadi tapi dia ada akses lah ya, ada laluan untuk dia jadi senang menerusi amalan-amalan ni yang nak memancing hati ni. Termasuk juga dengan soalan sahabat kita tadi, kalau sekiranya pasangan suami isteri musibahnya adalah anaknya meninggal dunia, lagi rasa beban berat jiwa, lama menunggu penantian nak dapat anak tu, mengandung saja ataupun lahir saja meninggal dunia. Maaf, jantung berlubang, kegagalan fungsi apa macam-macam lagi, meninggal masa kecil. Apa fadilat dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Iza mata waladul abdi, qala Allah li malaikatihi, qabattum walada abdi fayaquluna na'am." Apabila anak seorang hamba Allah itu dia meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, sekalian semua malaikat, kalian dah cabut nyawa anak hamba-ku itu? Dah cabut nyawa anak dia? Kata malaikat, "Na'am, ya, kami dah pun cabut nyawa anak dia." Allah tanya lagi, "Qabattum samarata fuadi?" Kalian semua cabut nyawa buah hatinya? Tadi istilahnya anak. Sekarang ni Allah Ta'ala sebut dah cabut buah hatinya. Cabut nyawa buah hatinya. Maknanya memang kesayangan orang betul lah ni. Kemudian jawab malaikat, "Na'am." Fayaqulu, "Maza qala abdi?" Anak yang meninggal itu, mak bapak dia cakap apa? Mak bapak dia ada cakap apa-apa ketika menerima berita anak dia meninggal? Yang lemas, yang apa macam-macam lagi. Jawab para malaikat, "Fayaquluna hamidaka wastarja." Malaikat memberitahu pada Allah Ta'ala bahawa mak bapak kepada budak yang meninggal dunia tadi tu, yang kecil, yang meninggal dunia masa kecil tu, tak henti-henti memuji-mujimu ya Allah, dan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memuji-mujimu ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bukan alhamdulillah maknanya seronok apa? Artinya mereka sedar bahawa ini semua ketentuan Allah. Maka tengok, ini sebagai pemujuk hati. Maka Allah Ta'ala titahkan kepada para malaikatnya, fayaqulullahu banu li'abdi baitan fil jannah wasamuhu baital hamdi. Maka Allah titahkan pada malaikat-malaikatnya, binakan rumah untuk mak bapak budak tu, binakan rumah untuk mereka, dan dinamakan rumah tersebut Baitil Hamdi, rumah orang suka memuji. Allah Akbar. Jadi nanti kita kan dalam syurga, para penonton semua, amin, kita semua masuk syurga. Masa duduk dalam syurga tu takkan duduk melepek tepi pokok, tepi sungai ya, duduk kan. Semayang tak semayang dah, buat apa dalam syurga kan? Mesti kita akan round-round dalam syurga. Di dunia lagi suka berjogging, jogging dalam syurga kan. Jadi tiba-tiba kita lalu di satu kawasan perumahan. Macam di dunia ni kan dia ada contoh lah, saya pun tak tahu ni saya main sebut je, perumahan Dahlia, perumahan Izora, nama-nama bunga, ataupun kuartus kerajaan. Kita tahu ni ada perumahan-perumahan yang kita akan tahu siapa yang duduk sini. Di syurga sama. Bila kita round dalam syurga nanti, Baitil Hamdi, oh ini rumah orang yang dulu masa di dunia anak-anak dia orang mati masa kecil. Orang yang redha. Mana ini kemuliaan daripada Allah buat orang-orang yang sangat sabar ketika sabar anaknya meninggal dunia masa kecil itu. Tapi ini bukan bermakna mak bapak pula sampai tak semayang pula. Kata kenapa tak semayang? Dia kata anak saya dah tunggu di syurga, jadi saya dah redha dah. Hatu mengaruh. Allahu Akbar. Ya Ustaz, sebelum kita nak sambung Ustaz, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Pejam celik kita sudah berada di blok yang terakhir di TV9. Namun kita tak nak membawa masa. Tadi Ustaz, Ustaz ada cerita tentang, menjawab persoalan daripada saudari kita tadi tentang anak yang meninggal dunia waktu kecil dan sebagainya. Bila cerita pasal anak yang meninggal dunia waktu kecil, Ustaz, saya teringat dengan keadaan saudara-saudara kita yang berada di Palestin, Gaza, yang mana majoriti yang dibunuh oleh tentera laknatullah Israel ini adalah di kalangan kanak-kanak. Dan bila Ustaz sebut tentang Baitul Hamdi, orang yang sentiasa redha, saya suka bila kita tengok video tu, kita dapat satu, orang kata, pengajaran untuk kita bagaimana ibu bapa mereka punyalah seronok, bukannya seronok anak dia meninggal, seronok anak dia tu, dia yakin anak dia tu berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Bahkan mereka kata apa, wahai anakku, kau sudah berada di penjaga yang baik, yang lebih baik daripada aku. Jadi aku tak pernah risau. Sering didengari kalimah yang diucapkan oleh mereka, iaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kebergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu tinggi. Saya sendiri, Ustaz, bila memikirkan kalau saya berada dekat tempat mereka, saya pun tak tahu saya ni mampu atau tak untuk berhadapan dengan situasi macam tu, Ustaz. Sebab saya pun ada anak, Ustaz pun sudah tentu ada anak. Jadi kita tak mampu. Jadi Ustaz, tadi Ustaz cerita tentang anak yang mungkin dia ada penyakit, meninggal sebab penyakit. Adakah anak yang keguguran, adakah termasuk juga ataupun tidak? Ya, anak yang meninggal dunia ataupun anak kecil, walaupun dia dalam kandungan ibunya, maknanya dia dah membentuk manusia dah, tunggu hari nak lahir saja, maka ibunya maknanya mengalami keguguran akibat sakit-sakit tertentu ataupun apa sahajalah yang akhirnya dia gugur, termasuk juga. Sebab nanti kerana apa? Kerana dengan kesabaran dan redha menerima keadaan. Dah ada huraian sebenarnya bab keguguran ni, tapi tak apa, sekadar untuk kita nak faham bahawa tergolong atau termasuk juga. Cuma saya pernah dengar ada orang tanya berkait tentang keadaan bagaimana anak-anak tu nanti di syurga ni macam mana. Kalau tadi kan, tak apa, mak yakin kau akan ada penjaga yang lebih baik daripada mak. Ya, ini disebut dalam satu hadis yang mana Nabi Muhammad SAW ketika Nabi dibawa oleh malaikat untuk melihat suasana di dalam syurga, diceritakan iaitu malaikat menerangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ammar rajulu tawilul ladzi fi raudati fa innahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa ammal wildanul ladzina haulahu fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Ada pun lelaki yang tinggi, ini macam satu gambaran dalam syurga. Ada pun lelaki yang tinggi itu di dalam raudah ialah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sekeliling ialah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, dan sekeliling baginda itu ialah wildan, anak yang meninggal dunia pada waktu kecil. Maka semua yang dilahirkan pada waktu kecil itu mati di atas fitrah, yakni Islam, dan dimasukkan ke dalam syurga. Ataupun dalam riwayat yang lain, ada seseorang ini kematian anak, kemudian dia pun menceritakan hal ini pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menceritakan perihal tentang anak yang meninggal dunia masa kecil masuk dalam syurga. Itu disebut sebagai golongan da'amis. Da'amis ini adalah anak kecil yang meninggal dunia, ialah masa kecilnya itu. Nanti sampai satu keadaan mereka diberi peluang untuk menemui ayah mereka atau mak bapak mereka, dan dia akan tarik bajunya ataukah dia akan tarik tangan mak ayahnya, seperti aku menarik hujung jahitan bajumu ini. Anak itu tidak akan melepaskannya sehingga Allah memasukkannya dan mak bapaknya ke syurga. Riwayat Imam Muslim, nombor hadis 2435. Jadi maknanya
sungguh pun sedih di dunia ini, namun akhirat nanti atau di syurga nanti, anak-anak yang telah mendahului mak bapak ni menanti di sana dengan penuh kegembiraan dan keriangan. Dia akan bermain-main dalam syurga seronok sebagaimana budak-budak di dunia dapat pergi ke taman permainan apa kan, di syurga dia menanti. Masya Allah, jawapan yang sangat baik daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Ram Deseru. Soalannya daripada Facebook. Saya ingin bertanya, bagaimana untuk membina rumah di jannah jika perhubungan tali silaturahim antara adik-beradik masih terputus kerana dendam, masih sakit hati dan masih belum ada harapan untuk pulih kembali? Hanya sebelah pihak je yang ingin bersatu kembali, di pihak lain tak mahu sampai mati. Mohon nasihat Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Ramli Seru atas soalan yang sangat baik Ustaz. Jadi mungkin dia ada amal buat ibadah tapi ikatan persaudaraan itu terputus Ustaz. Ya. Dia menghubungkan silaturahim ini bukanlah bermakna kita berhubung baik dengan orang yang dah memang baik dengan kita. Dia baik dengan kita, kita pun seronok hidup dengan dia, berkawan dengan dia. Kadang bagi cendera hati sabun pula tu. Sebab apa tu, baru tadi tengok dekat TV tanya Ustaz tadi, dia bagi sabun pencuci lantai ke, sabun cuci baju ke apa. Itu dah memang baik. Dia hubung silaturahim ni adalah dengan orang yang memang nak putuskan hubungan dengan kita. Tapi kita berusaha untuk nak rapat dengan dia balik. Ada niat, ada usaha. Tapi apakan daya, di pihak sana tak nak juga berbaik-baik dengan kita, itu dah cerita lain dah. Kita dah lepas. Terserah pada dia. Ya, sebab bimbangnya nanti orang yang dihalang daripada masuk ke syurga adalah al-qati'. Orang yang memutuskan silaturahim tu yang tak sonok. Jadi jangankan kata rumah di syurga. Syurga tu sendiri belum tentu nak dapat masuknya. Kalau putus silaturahim, berbaik-baiklah. Tak payahlah tunggu Syawal, Ramadan nanti. Sekarang Rejab ni pun berbaik-baik dah lah kan. Dan kalau boleh saya tambah lagi, para penonton sekalian, untuk amalan, kalau tadi kita bercakap tentang hubungan yang mungkin renggang ke apa sekalipun, mungkin ada cara lain lagi untuk dapat rumah dalam syurga. Dalam masa yang sama, kita Allahumma salli ala Muhammad, dapat menghubungkan hubungan yang erat dengan orang sekeliling kita. Apakah amalannya? Iaitu memenuhkan saf atau menutup celah-celahan di barisan saf yang lompong. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, man sadda farujatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang menutup celah pada barisan solat. Jadi kita nak sembahyang, biasanya jadi time sembahyang Jumaat ni kan, bila khatib dah berakhir khutbahnya, kan, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim semua, okey. Kemudian bila pun dah qomat semua, kita pun dah bangun. Kemudian bila nak sembahyang Jumaat je, biasanya yang main-main lambat, bila diri je akan ada ruang kosong. Ramai yang tak nak ambil peluang sebab dia kata, kalau aku pergi depan, isi tempat kosong depan, soh depan, nanti lambat nak balik. Selipar hilang. Lepas tu dia order tom yam habis nanti, ataupun tom yam aku tahu orang lain ambil ke apa. Jadi susah. Ramai yang memilih untuk tidak memenuhkan ruang-ruang kosong. Rugi. Lepas dengan hadis ini, jom boleh buat dah, ambil peluang, kan, penuhkan soft yang kekosongan itu. Dan saya nampak ada orang, kalau dia dah pergi soft depan, sebelah dia kosong, dia panggil orang belakang, main duduk sini. Okey lagi. Tapi ini masing-masing duduk belakang, depan ada kosong satu, saling tolak-menolak. Sila. Lepas ni mesti ada satu pahaman, rumah syurga tu. Allah. Saya ingat bertumbuk je ni. Nak pergi solat depan nanti. Memenuhkan ruang-ruang celahan kosong di soft solat, dapat rumah dalam syurga. Dia macam jadi imam Ustaz. Kata sila. Kadang-kadang tu dia bukan nak jadi imam, dia datang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kembali ikomat dulu. Ya, tapi kalau imam ni, kalau bolehlah, janganlah secara paksaan macam tu. Saya takut orang kalau tak biasa jadi imam, Parkinson nanti. Saya ingat Dai Hadari. Dai Hadari dia buat satu video. Dai Hadari ni siapa? Dia Ustaz cakap. Okey. Dia buat satu video yang kata silakan. Sudahnya sampai keluar surau, sampai ke tempat parking. Bersila lagi. Silakan. So tak pergi sudah, tak ada. Tak solat. Dia sebenarnya dia ada benda yang
yang bagus untuk kita mendahulukan orang yang lebih tua, orang yang lebih berilmu. Tapi dalam hal ini dia kena fastabiqul khairat. Dia kena merebut-rebut buat kebaikan. Tapi kalau jumpa Da'i Hadari tu kirim salam lah kat dia. Kan. Baik, Ustaz. Jadi Ustaz, insya-Allah kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Habis dah? Dah habis Ustaz. Sekejap je rasa Ustaz. Ya. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi kita minta Ustaz untuk membacakan doa bagi memberkati majlis kita pada pagi ini. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan kami diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab ini agar kami memperbanyakkan amal-amal soleh kami, agar kami memperbanyakkan amalan sunat kami, dan juga berkatilah kami di bulan Sya'ban nanti dan panjangkan umur kami agar kami dapat sampai ke bulan Ramadan yang kami rindui, yang kami nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kita mengupas topik kita pada pagi ini berkenaan dengan rumah di jannah. Terima kasih juga buat para penonton kerana sudi meluangkan masa bersama-sama menimba ilmu di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.